Assalamualaikum semua. Okay, so akhirnya sampai masa untuk saya berikan perkongsian sebab sebelum ni dah pernah dengar dengan sharing from nutritionist Amira, sharing from nutritionist Syahira. So macam sekarang ni turn saya pula lah. So untuk pengetahuan semua, buat masa sekarang ni nutritionist Syahira tak ada. Dia dah start cuti berpantang. So harap sama-sama kita boleh mendoakan agar mami dan baby kedua-duanya dalam keadaan yang sihat selalu lah. Okay, so untuk malam ni segmen ni kita panggil sebagai sembang sihat bersama nutritionist. Tapi untuk saya ada tagline sikit. Segmen saya panggil sebagai saya bercakap, anda semua mendengar dan kita sama-sama boleh belajar. Okay, so untuk malam ni topik ini adalah mengenai dua perkara iaitu pemakanan dan imunisasi, the hows and the why, macam mana, bagaimana dan kenapa. So seperti sebelum ni nutritionist Syahira dah ada sharing mengenai propolis versus COVID kan. So untuk malam ni kita akan sentuh lebih kurang benda yang sama, tapi saya akan bercakap lebih in detail mengenai cara pemakanan. Okay, so next slide. Okay, so salam ceria cemerlang untuk semua avalian yang ada untuk malam ini. So dah lama kita tak adakan sharing session yang macam ni. So saya harap semuanya dah berada dalam keadaan yang terbaik, disebabkan sekarang ni dekat Malaysia kita bukan hanya berdepan dengan wabak virus COVID-19, tapi pada waktu yang sama masuk tahun baru ni kita ada juga bencana alam pula tiba-tiba start berlaku kan, macam banjir di Johor, di Terengganu, di Pahang. So saya harap avalian semua berada dalam keadaan yang terbaik lah, dan kalau ada yang terkesan saya doakan semuanya berjalan dengan baiklah untuk semua. So kita teruskan, next slide. Okay, so sebelum kita start terus dengan tajuk kita untuk malam ni, saya nak tahu dulu, saya nak tanya sikit, boleh ke kalau saya nak tahu avalian semua share, kongsikan dengan saya dan yang lain-lain apakah azam tahun baru anda, sebab hari ni adalah hari ni masuk 5 Januari. So bab kata orang putih, kalau tahun baru ni mestilah ada New Year resolutionnya. So untuk anda-anda semua, kod lah mana yang boleh share tu, letakkan di chat box, tuliskan apakah anda punya azam tahun baru untuk 2021. Okay, Mr. Casey saya nampak azam tahun baru buat duit bersama Avail. Ya, betul. So harapnya kita ada objektif yang jelas. Okay, so saya kongsikan apa azam tahun baru saya sendiri. So kalau macam saya, bunyinya maybe macam klise sikit lah. Tahun baru kita nak improvekan cara pemakanan yang lebih sihat, nak improve cara hidup yang lebih sihat. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang hakikatnya kita kena ada. So disebabkan kenapa saya cakap saya ada dua azam ni, nak makan lebih sihat, nak hidup lebih sihat, kerana kalau sebelum ni disebabkan ada virus COVID-19 ni kan, so ada PKP dan kita pun duduk di rumah. So bila duduk dekat rumah ni, maklumlah dah duduk kat rumah, makan pun macam-macam, kita pun makan masa PKP ada viral pula, kopi dalgona lah, ada baking macam-macam lah. So memang bab pemakanan tu tak terkawal sangat. So selain daripada pemakanan, bila kita dah duduk rumah tu tak boleh nak keluar bersukan secara lebih aktif dan lebih bebas. So banyak menghabiskan masa makan, tidur, tengok TV, lebih kurang macam tu lah. So itu adalah serba sikit azam tahun baru saya. So next slide. Okay, so bila kita bercakap mengenai imunisasi, kita tak boleh lari dengan kejadian alam yang ada di dunia, bukan di Malaysia saja, iaitu
pandemik COVID-19. Dan COVID-19 ini sebenarnya sangat menakutkan disebabkan kalau kita tengok trend kes harian COVID-19 di Malaysia, ini adalah kes harian yang saya ambil dalam lebih kurang 6 hari yang lepas, bermula daripada 31 Disember. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, trend kes harian di Malaysia memang dah jejak 4 angka dah. Memang dia dah, kalau macam dulu mungkin dia naik 4 angka lepas tu dia turun balik. Kemudian kalau kita tengok sekarang 4 angka je semua pula dah mencecah 2000 dan tak mustahil mungkin jumlah kes harian ni boleh meningkat lebih kepada 3000 lebih, tapi na'udzubillah min zalik lah, kita minta dijauhkan. Tapi itu hakikat yang kita kena hadapi. Dan bagi bila kita dah tahu virus ni dah ada dalam komuniti, dah ada di tempat kerja, dah ada dalam orang yang di sekeliling kita lah, kita kena cakna dan ambil tahu apa perkara yang kita boleh buat bagi menguatkan kita punya sistem imun supaya kita lebih bersedia lah, dan insya-Allah kita pun tak terkena dengan wabak virus COVID-19. So next slide. Okay, so macam tadi kes harian pun trend yang meningkat, dan perkara yang sama juga boleh kita cakap mengenai kes kematian COVID-19 lah. Ini adalah bukan perkara yang kita boleh banggakan, tapi malangnya trend untuk kes kematian COVID-19 di Malaysia pun juga bagi saya amat membimbangkan lah, sebab kalau macam dulu nombornya adalah 1, 2, kurang daripada 5. Tapi kalau macam yang anda semua boleh tengok dekat sini, kes kematian tu kalau dah sampai 10, 11, 8 ni dah macam normal sangat dah. Okay, so kita takut lah. So apa yang kita boleh buat? Next slide. Okay, so itu adalah fokus kita untuk malam ini, di mana saya akan berkongsi dengan Avelin dan anda semua yang ada di sini mengenai dua perkara. Yang pertama adalah mengenai pemakanan, dan yang kedua macam mana pemakanan kita ni boleh memberi impak kepada daya ketahanan badan, sistem imunisasi kita. So dua perkara ini memang berkait rapat. So saya nak berkongsi dengan anda lah apa yang kita boleh lakukan untuk pastikan pemakanan kita adalah pemakanan yang terbaik untuk imunisasi. Okay, so next slide. Okay, so sebelum saya bagi tahu dulu apa yang kita kena makan semua tu, saya nak bagi tahu dulu apakah faktor-faktor. So sebelum kita nak sebelum kita nak provide solution, kita kena tahu dulu punca masalah tu. So ada banyak faktor sebenarnya yang boleh melemahkan sistem imunisasi kita. Tapi untuk malam ini saya nak berkongsi dengan anda semua beberapa saja. Ada 4. So faktor yang pertama adalah faktor stres. Stres di sini tak kira lah stres di tempat kerja ke, stres tak dapat bersukan ke, ataupun stres yang lain-lain. Apa jenis stres sekalipun adalah tidak bagus dalam bentuk imunisasi. Kenapa? Okay, so macam ni. Bila kita berada dalam keadaan yang bawah tekanan, bila kita berada dalam stres, badan kita ni dia akan keluarkan dua jenis hormon. Yang pertama ialah corticosteroid dan yang kedua adalah cortisol. So di mana bila kedua-dua hormon ni dikeluarkan, kita punya sel-sel yang melawan jangkitan, sel white blood cell lah, sel darah putih tu, dia punya keupayaan untuk melawan tu menjadi lemah disebabkan dua hormon yang tadi ni, corticosteroid dan cortisol, bila kita berada dalam keadaan yang stres. So dia secara tak langsung melemahkan sistem imun untuk melawan jangkitan kuman. So faktor yang kedua adalah, next slide. Okay, so faktor yang kedua adalah faktor umur. So faktor umur ni macam mana dia boleh efek kita punya immune system. So bila kita semakin berusia, kita punya organ pun samalah makin berusia juga. So organ-organ yang bertanggungjawab dalam sistem imunisasi itu sendiri, dia
dia punya keupayaan tu dah tak 100% dah. Sama juga macam kita sendiri kan, contoh macam kalau masa muda kita punya tenaga tu masih, orang kata orang muda kan tenaga tu masih banyak lah, tapi bila kita dah meningkat, umur kita pun dah semakin tua, kita punya keupayaan tu semakin berkurangan. Sama juga dengan organ-organ yang organ-organ yang bertanggungjawab untuk imun sistem ni. So dia punya ketahanan pun semakin merosot dan sel imun yang terhasil pun semakin berkurangan. So macam tu umur boleh berkait rapat dengan sistem imun yang semakin lemah. So faktor yang ketiga adalah, next slide. Okay, so faktor yang ketiga adalah faktor gaya hidup ataupun lifestyle. So di faktor lifestyle ni ada mengenai dua perkara, iaitu perkara yang pertama adalah bagi mereka yang merokok dan faktor yang kedua adalah mereka yang tidur yang tak cukup. Okay, so yang pertama adalah faktor merokok. Seperti yang kita semua dah tahu, saya rasa ramai yang dah tahu, rokok adalah bukan satu perkara yang kita boleh cakap benda yang sihat, sebab dalam rokok tu sendiri dia punya kandungan tu memang banyak kandungan-kandungan yang berbahaya. So salah satu dia punya komponen berbahaya dalam rokok itu sendiri mampu melemahkan kita punya keupayaan ataupun kita punya sel-sel darah putih tu untuk berfungsi bagi melawan jangkitan kuman. So bila kita hisap rokok, kita secara tidak langsung melemahkan sendiri sistem imun kita. Dan yang kedua, bila kita cakap mengenai gaya hidup, iaitu bila kita tidur tak cukup. Okay, so bila kita tak cukup tidur, sama juga konsep macam rokok tadi, bila kita tak cukup tidur, hormon ada sejenis hormon yang dilepaskan, di mana hormon ini akan menyebabkan kita punya ketahanan itu tidak berada dalam keadaan yang terbaik. So yang sepatutnya adalah kita mempunyai waktu tidur yang cukup. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, so faktor yang keempat ataupun faktor yang terakhir adalah faktor pengambilan ubat. So bila saya cakap mengenai pengambilan ubat ni, jangan takut, sebab sakit sakit dekat sini bukanlah sakit macam diabetes, sakit darah tinggi, kolesterol tinggi, bukan sakit yang macam tu. So penyakit di sini adalah penyakit yang kita panggil sebagai penyakit autoimun. So bagi mereka yang mempunyai sakit autoimun ni, dia punya sel darah putih tu dia attack badan sendiri. Contoh yang saya boleh beri dekat sini, contoh macam kalau komputer kan, kita kalau ada komputer mesti selalunya kita akan install antivirus. So antivirus tu sepatutnya dia melawan virus daripada luar lah, contoh macam pen drive luar ke apa ke kan, macam tu. Tapi sebaliknya bila kita install antivirus di dalam komputer kita, antivirus tu tadi dia delete pula file-file penting yang ada dalam komputer kita. So dia attack diri sendiri. So pesakit-pesakit yang macam ni, itulah yang penyakit pengambilan ubat dalam pesakit-pesakit yang macam inilah yang memberi kesan terhadap sistem imunisasi. So kita dah tahu faktor-faktor yang melemahkan daya ketahanan diri. So kita pergi ke seterusnya, next slide. Okay, so macam mana? So bila bercakap mengenai imunisasi badan, kita dah tahu dah kan selalu kita punya pengarah kesihatan Dr. Hisham Anwar selalu cakap petang-petangkan press conference, dia akan cakap make sure stay at home, make sure pakai mask, make sure social distancing, make sure jangan keluar di tempat awam, make sure jaga kesihatan diri, basuh tangan, sanitizer dan semua-semua tu. Ya betul, kita kena buat semua tu sebab kita nak jauh, make sure kita tak terkena dengan wabak virus COVID-19. Tapi ada juga perkara lain yang kita boleh buat sebagai tambahan untuk memastikan kita punya imun sistem ni berada dalam keadaan yang terbaik. Macam mana? Mengenai dua perkara, yang utama adalah melalui pemakanan dan yang kedua melalui gaya hidup yang sihat lah. So next slide. Okay, so apa nak makan? Ada di untuk segmen malam ni saya akan berkongsi dengan anda semua, ada beberapa
nutrien-nutrien penting yang anda perlu dapatkan melalui pemakanan. So kita mulakan dengan nutrien pertama lah. Next slide. Alright, so nutrien yang pertama adalah vitamin E. Okay, so kalau anda semua boleh tengok dekat sini, kita ada 6 contoh makanan yang tinggi dengan vitamin E. So untuk 3 yang pertama adalah jenis kekacang. Anda boleh tengok dekat sini, kacang badam, sunflower seed, biji bunga matahari dan juga kacang tanah. So makanan-makanan yang macam ni sebenarnya dia tinggi dengan vitamin E. So cara pengambilan yang saya rasa agak menarik, contoh kalau macam kacang badam, anda boleh kalau macam nak buat cookies ke kan, boleh juga letak kacang dekat situ. Kalau macam biji bunga matahari ni pun sama, boleh buat cookies ataupun boleh campurkan bila makan dengan pun. So untuk kalau macam yang minyak-minyak ni pula ada 3 jenis minyak. Minyak yang pertama adalah minyak matahari, sunflower oil, minyak kelapa sawit yang minyak biasa yang kita selalu guna masa memasak, dan minyak yang ketiga adalah minyak olive oil. So untuk minyak-minyak macam ni, untuk minyak kelapa sawit, minyak yang macam ni sebenarnya lebih sesuai untuk kita gunakan dalam masakan yang deep fry lah. Macam kita nak goreng ayam ke, kita nak goreng kentang ke, minyak ni lebih sesuai. Tapi minyak sunflower oil dan minyak olive oil, minyak zaitun, dia tak berapa sesuai sangat kalau kita nak gunakan untuk menggoreng. Minyak sunflower dan minyak zaitun, olive oil, dia lebih sesuai digunakan sebagai macam untuk kita stir fry ataupun orang panggil stir fry lah. So selain daripada stir fry, minyak-minyak macam ni juga lebih sesuai kita letak dekat salad. So macam kita prepare salad kan, ada salad, ada carrot sikit apa-apa, lepas tu minyak kita letaklah olive oil dekat atas dia. Tu cara pengambilan yang sebenar lah. So kalau macam minyak olive oil dan minyak sunflower ni kurang sesuai untuk menggoreng ayam, dia punya rasa tu akan lari nanti. Okay, so ini adalah contoh makanan yang tinggi dengan vitamin E. So kita teruskan, next slide. Okay, so tadi dah saya dah cakap mengenai vitamin E. Ini adalah vitamin A pula, dan ini adalah contoh-contoh makanannya. Okay, so kalau anda boleh tengok dekat sini, macam mana kita nak tahu pilihan makanan di luar tu. Contoh kalau macam kita nak pergi beli barang dapur dekat Tesco atau kat mana-mana kan. So antara salah satu ciri yang jelas ataupun ciri obvious yang kita nak tahu makanan tu dia tinggi dengan vitamin E atau tidak adalah kita tengok color dia sendiri. So untuk makanan yang tinggi dengan vitamin A, dia selalunya akan color dia tu adalah color yang terang-terang. Kita boleh tengok dekat sini, carrot warna orange yang terang kan, keledek warna purple tu, labu, lada benggala, brokoli. So makanan-makanan yang macam ni sebenarnya dia ada pigment. Pigment tu adalah yang membentuk color-color yang terang macam ni. So makanan-makanan yang macam ni lah yang tinggi dengan vitamin A. Kenapa vitamin E dan vitamin A penting dalam meningkatkan imunisasi kita? Next slide. Okay, so ini adalah sebab kenapa dua nutrien ini adalah penting, sebab kedua-dua ini jatuh dalam kategori yang kita panggil sebagai antioksidan. So apa itu antioksidan? Mungkin ada yang pernah dengar dan tak berapa faham sangat. So antioksidan ni adalah satu komponen penting yang kita patut ada disebabkan dia boleh membantu untuk melindungi sel badan kita daripada radikal bebas. So radikal bebas ni adalah berbahaya kerana bila badan kita tinggi dengan radikal bebas, kita lebih berisiko tinggi untuk mendapat penyakit-penyakit seperti kanser. Kanser adalah salah satu sakit yang boleh berlaku bila radikal bebas ni tinggi dalam badan, dan radikal bebas ni berpunca daripada banyak perkara. Tapi dekat sini saya bagi 3 contoh. Yang pertama adalah proses metabolik dalam tubuh badan kita. So ini adalah satu proses semula jadi, dan yang lagi dua puncanya
adalah punca luaran ya. Dua punca ni yang sepatutnya kita kena jaga dan kita kena kawal dengan lebih lebih teliti. Yang pertama adalah asap rokok dan yang kedua adalah pencemaran udara. Okey, sebab sebelum ni kita pernah dengar kan, kalau contoh macam asap rokok, orang di sekeliling perokok tu lebih berisiko untuk kena kanser kan. Kita panggil sebagai second hand smoker. So ni adalah antara contohnya lah. Okey. Berbalik kepada antioksidan tadi. Antioksidan ni adalah penting kerana dia dapat buat 3 perkara. Yang pertama, dia boleh membantu kesihatan mata dan juga kulit. Yang kedua, dia dapat menyokong sistem imun. Dan yang ketiga, yang penting, dia dapat menyokong fungsi otak dan jantung. So, 2 organ yang sangat-sangat penting untuk seorang manusia itu teruskan kehidupan. So, harapnya semua dah faham kenapa vitamin A dan vitamin E ini penting kerana dia jatuh dalam kategori antioksidan. Okay, so next slide. Okay, so vitamin C. So saya rasa vitamin C adalah vitamin nutrien yang sangat-sangat paling famous dekat sini sebab saya rasa vitamin C ni kita selalu sangat dengar. Kalau macam suplemen pun ada vitamin C. Kalau macam injection pun ada vitamin C. Orang sanggup inject vitamin C. Kerana antara salah satu benefit vitamin C ni kalau dari segi kosmetiknya boleh memutihkan kulit lah. So orang sanggup menghabiskan duit untuk inject vitamin C sebab nak putih semata-mata. Okay, so saya nak cakap dekat sini selain daripada suplemen vitamin C, suplemen vitamin C pun boleh ambil tapi ini adalah contoh makanan yang tinggi dengan vitamin C. Ada 9 kesemuanya. Okay, so bila bercakap mengenai vitamin C, selalunya orang akan cakap vitamin C mesti selalu tinggi dalam lemon, mesti tinggi dalam orange. Sebabkan rasa lemon dan orange tu adalah masam kan. So, tapi sebenarnya fakta itu adalah kurang tepat. Dia tak salah tapi dia kurang tepat sikit. Okay. Kerana kalau dekat Malaysia, sebenarnya buah jambu batu adalah buah yang paling tinggi dengan vitamin C. Kalau kita compare kan dengan lemon ataupun orange. Okay, so selain daripada buah jambu batu, anda boleh juga ambil buah betik, buah oren, kiwi dan juga buah longan. Okay, so selain daripada buah-buahan, sayur-sayuran juga boleh tinggi dalam vitamin C. Sebab selalunya orang akan cakap buah ni tinggi dalam vitamin C tapi orang tak ramai yang tahu sebenarnya sayur pun boleh tinggi juga dengan vitamin C. So antara sayur-sayuran yang tinggi dengan vitamin C adalah sayur kailan, sayur kangkung dan sayur sawi. 3 sayur yang bagi saya sangat sinonim yang kita senang jumpa kalau pergi kedai tom yum mana-mana. Kailan, kailan goreng masin, kangkung belacan, sawi air. So sayur yang memang kita dah biasalah dengan masakan harian kita. So ini adalah contoh makanan-makanan yang anda boleh ambil. Oh, lupa nak cakap. Lada benggala. Lada benggala pun antara sayur yang tinggi juga dengan vitamin C. Okay, so kalau anda nakkan, okay, kalau anda nak putih lah tapi tak semestinya nak putih kan sebab nak ambil vitamin C tinggi, boleh ambil jambu batu. So make sure lepas makan dah makan nasi, dah ada ayam, dah ada sayur, jangan lupa makan jambu batu sekali. Tapi tak semestinya jambu batu sajalah, buah-buahan yang lain pun boleh ambil. Okay, so macam tadi saya dah cakap vitamin A dan vitamin E adalah antioksidan kan. Okay, so vitamin C juga adalah antioksidan juga. So 3 vitamin ni adalah vitamin adik-beradik. Dia antioksidan. Ketiga-tiganya adalah antioksidan. So next slide. Okay, so tadi kita dah bercakap mengenai vitamin A, vitamin E dan vitamin C. So saya nak bercakap mengenai zat besi ataupun iron. Okay, selalu kita akan dengar kalau wanita yang sedang mengandung dan merancang untuk mengandung, doktor akan nasihatkan untuk ambil suplemen iron, suplemen folic acid sebab kalau macam orang yang merancang untuk mengandung, dia punya percentage untuk mengandung tu lebih tinggi lah kalau ada suplemen-suplemen seperti ini. Tetapi zat besi juga adalah penting untuk imunisasi kita.
Okey. So ada banyak contoh makanan tapi dekat sini saya berikan 6 contoh sahaja. Yang pertama adalah kacang soya. Kacang soya adalah antara makanan yang tinggi juga dengan zat besi. Makanan lain pun sama. Ayam dan daging, sayur bayam, tempe dan juga organ dalaman. Okey, so kalau dekat sini kalaulah ada orang yang vegetarian kan, dia tak makan ayam, tak makan daging, boleh ambil kacang soya, tempe pun boleh. Ni adalah contoh-contoh makanan yang adalah tinggi dengan zat besi dan sesuai bagi mereka yang vegetarian. Nah, yang kalau tak vegetarian tu, bolehlah ambil ayam dan daging macam biasa. Boleh enjoy seafood, boleh enjoy organ dalaman juga, contoh macam paru ke, paru masuk sambal makan dengan nasi lemak kan. Memang sedap tapi kurang sihat. Okey, so terus slide yang seterusnya. Okey, so sebenarnya vitamin C dan zat besi ni dia saling berkaitan. Okey, so saya nak terangkan sikit dekat sini. Bagi mereka yang ambil zat besi, dia bila kita ambil zat besi dengan vitamin C, kita sebenarnya dapat meningkatkan penyerapan zat besi itu dengan lebih baik. Bila dia adalah lebih baik jika kita bandingkan orang yang ambil zat besi dan dia ambil teh ataupun kopi ataupun susu. Bila dia ambil zat besi dan dia sekalikan dengan teh, kopi ataupun susu, sebenarnya kebolehan badan untuk menyerap zat besi itu tadi semakin berkurangan. Okey, faham tak? Okey, saya bagi contoh lagi sekali. Kalau contoh kita senang ambil iron supplement lah, iron supplement Iron supplement kita makan pil iron supplement tu tadi, kita ambil pil tu kita minum dengan jus oren adalah lebih baik kalau jika kita bandingkan kita ambil pil iron tu, kita ambil pil tu dengan teh, dengan kopi ataupun dengan susu. Dia punya penyerapan zat besi tu akan menurun. Alright, so harapnya anda boleh faham. Okey, slide seterusnya. Okey, so selain daripada pemakanan yang saya cakap panjang lebar tadi, ada 4 nutrien. Yang pertama adalah vitamin E, vitamin A, vitamin C dan juga zat besi. So selain daripada 4 ni, apa lagi yang kita boleh buat? So kita boleh ubah cara gaya kehidupan kita. Kita boleh ubah lifestyle kita sebenarnya. So ada 2 perkara yang kita boleh buat. Yang pertama adalah make sure kita mempunyai tidur yang cukup setiap malam. Tidur yang cukup setiap malam yang disyorkan adalah sepanjang 6 hingga ke 8 jam. Tapi saya faham mungkin ada yang sibuk bekerja, tak mampu untuk tidur awal. Mungkin kalau macam budak sekolah bolehlah tidur awal kan. Lagi sekarang tak payah pergi sekolah, duduk rumah, dapatlah tidur lama. Lebih daripada 8 jam. Tapi kalau macam orang yang bekerja macam kita sendiri, cuba untuk memaksimumkan masa tidur kita. Sebab kenapa? Macam saya cakap tadi lah awal-awal tadi. Bila kita tidur yang cukup, hormon yang kortikosteroid dan kortisol tu dia tak dapat dikeluarkan. So bila dia tak dikeluarkan, kita punya sel imun pun dapat bekerja dengan sempurna. Dan selain daripada tidur, faktor gaya hidup, iaitu kalau bagi mereka yang tak merokok, saya ucapkan tahniah, teruskan jangan merokok. Dan bagi mereka yang dah pun merokok, cubalah untuk berhenti secara perlahan-lahan. Kalau tak boleh berhenti terus pun tak apa, kita try to perlahankan, stop slowly lah. Okey, selain daripada merokok, cara yang kedua adalah dengan exercise. Okey, so bila kita bercakap mengenai exercise, orang selalu ingat exercise ni mesti kena jogging. Bila exercise mesti kena turun main bola ke, kena naik basikal ke. Tidak sebenarnya. Bagi exercise ni sendiri, sebab saya faham, sebab saya pun dah belum kerja kan. So bila balik kerja dah penat semua. So exercise ni kita boleh buat dalam pelbagai bentuk. Macam kalau buat kerja dekat rumah pun boleh dikira sebagai exercise. Contoh macam sapu sampah dekat rumah, mop rumah. Kalau yang mana rajin masuk kereta masa weekend, basuh kereta pun dikira sebagai exercise. Basuh tandas.
Dan kalau ada yang lebih rajin, yang ada basikal kan, macam sekarang kan trend orang naik basikal, kalau macam tu baguslah, teruskan. Mana yang ada lebih masa, yang berkebolehan, teruskan inisiatif yang seperti itu. Tapi bagi mereka yang kurang peluang untuk melakukan exercise dengan intensiti yang lebih tinggi, kita buat kerja-kerja harian dekat rumah pun dah dikira sebagai exercise. Walhal kalau contoh bagi mereka yang office yang tinggi-tinggi tu, yang ada tangga, naik tangga nak ke pejabat pun dikira exercise. Naik tangga ke rumah pun boleh dikira sebagai exercise. Okay, so mana yang duduk dekat apartment kan, contoh macam tingkat 10, tingkat yang berpuluh-puluh tu, separuh jalan tu naik lift, lagi separuh bolehlah try slow-slow naik tangga, tak apa. Kalau tak boleh naik banyak, naik sikit pun asalkan ada. Yang penting kita cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kenapa kita kena ada dua perkara ni, tidur yang cukup dan gaya hidup yang lebih sihat? Sebabnya bila kita ada dua perkara ni, secara tak langsung automatik kita punya stres dapat diturunkan. Ini yang kita nak sebenarnya. Stres ni kita berada dalam stress free zone. Tengok orang tu, dia duduk tenang dia macam tu kan. Okay. So ini yang kita nak, ini adalah objektif kita. Bila kita berada dalam keadaan stres yang rendah, kita punya imunisasi berada dalam keadaan yang terbaik. Okay. So saya faham, stres ni memang ada. Kalau orang yang pergi kerja, nak balik rumah pun, sangkut dalam jam pun dah dikira sebagai stres. So kita make sure setiap orang itu ada je punya cara yang tersendiri untuk pastikan stres ni dapat dikawal. Kalau dapat masa, contoh kalau macam saya sendiri balik kerja kan stres kan dalam jam dalam kereta, nyanyilah karaoke seorang-seorang dalam kereta tu pun dapat kurangkan stres juga, terpulang secara masing-masing. Okay, slide yang seterusnya. Okay, so saya dah bercakap panjang lebar. So kita sentuh mengenai produk yang sangat-sangat bagus bila kita cakap mengenai imunisasi, iaitu Avail Propolis. Kenapa? Next slide. Okay, disebabkan Avail Propolis dia ada 3 ciri ini: antibakteria, antivirus dan antikulat. Di mana bila ada ketiga-tiga perkara ini, secara tidak langsung kita dapat membantu menguatkan sistem imunisasi kita. Di mana sistem imunisasi yang tinggi adalah satu perkara yang kita memang nak sangat, lebih-lebih lagi dalam sebab kita sekarang berada dalam pandemik. So Avail Propolis memang sesuai sangat kita amalkan dalam seharian lah. Next slide. Okay, so selain daripada 3 ciri tadi, Avail Propolis juga dia tinggi dengan antioksida. So bila dia tinggi antioksida, secara tidak langsung dia dapat mengurangkan radikal bebas yang adalah punca utama kepada kanser. So di sini saya boleh cakapkan Avail Propolis ni dia ada ciri-ciri yang kita panggil sebagai anti-kanser. So bila dia anti-kanser, dia dapat membantu mengurangkan masalah keradangan. So Avail Propolis ni memang sangat bagus sebabkan antioksida yang tinggi. So ini yang kita nak, antioksida, anti-kanser, antibakteria, antivirus dan juga antikulat. Next slide. Okay, so saya tak cakap kosong dekat sini. Ada juga satu artikel yang dah buktikan sendiri di mana melalui satu kajian studi ini, keputusan studi ini menunjukkan kesan yang positif ke atas reaksi virus COVID-19 dengan propolis itu sendiri. So memang terbukti propolis ni sangatlah dapat membantu dalam kita untuk mencegah melawan virus COVID-19. So memang kena ambil. Okay, next slide. Okay, so saya dah cakap mengenai COVID-19 dan kita sendiri pun saya rasa hampir semua rakyat Malaysia memang sedar virus COVID-19 ini adalah pandemik yang untuk masa sekarang kita tak nampak pun bila dia akan berakhir. Tapi selain daripada COVID-19, sebenarnya ada satu lagi wabak yang saya boleh katakan kita hampir lupakan. Kita pandang indah tak indah je dengan virus ni, iaitu kes denggi, wabak denggi. Okay.
sebenarnya untuk tahun 2020 sendiri, daripada Januari hingga November, sebanyak 84,209 kes telah direkodkan. So nombor ni adalah sangat besar dan sangat tinggi, tapi kita tak sedar pun sebenarnya. Bila kita tengok dekat berita hari-hari duk cakap pasal COVID-19, tapi mungkin ada yang tak sedar tentang bahaya denggi di Malaysia, dan nombor 84,000 ini boleh saya katakan comparable, boleh kita bandingkan dengan COVID-19 itu sendiri. Dan denggi juga adalah satu penyakit yang boleh membawa maut, di mana kalau dekat sini kita boleh tengok jumlah kes harian adalah 143, tinggi kan. So denggi ni pun kita kena ambil, kita kena cakna lah, kita kena aware dengan denggi selain daripada COVID-19. Next slide. Okay, so tadi saya tunjukkan satu kajian mengenai propolis dan COVID-19. Dekat sini saya kongsikan dengan anda propolis dan juga denggi. Okay, so tadi ni dia menjalankan kajian untuk tengok keberkesanan propolis terhadap pesakit denggi berdarah, di mana dia asingkan dua kumpulan pesakit. Kumpulan pesakit yang pertama ni dia berikan treatment propolis, dan kumpulan pesakit kedua ni placebo, dia tak bagi apa-apa pun. Untuk dia tengok, compare lah, dia nak tengok apa beza dua pesakit ni. Okay, next slide. Okay, so dekat sini bila pesakit-pesakit ni semua dah masuk hari ketiga, kita boleh tengok dekat sini, bagi pesakit yang diberikan propolis, bacaan platelet itu semakin meningkat. Masuk hari ketiga, platelet adalah lebih banyak dalam kalangan pesakit yang ambil propolis jika dibandingkan dengan pesakit yang tidak diberikan apa-apa treatment. Next slide. Okay, so selain daripada platelet, kita boleh tengok perbezaan keberkesanan itu dalam segi tempoh masa pesakit itu berada di ward di hospital. Okay, bagi mereka yang kumpulan pesakit tadi yang diberikan treatment dengan propolis, masa mereka berada di hospital lebih pendek, 1 ke 7 hari. Kalau di mana kalau kita compare kan dengan pesakit yang tak diberikan apa-apa, dia berada di ward, dia ditahan di ward lebih lama, 4 ke 9 hari. So memang terbukti berkesan lah. Next slide. Okay, okay, kat sini kita tengok, kalau bagi pesakit yang ada diberikan treatment dengan propolis, keputusan yang sangat baik, di mana jumlah platelet meningkat, bacaan sel darah putih menurun, dan juga berada di ward hanyalah sepanjang 5 hari saja. So kesan-kesan yang sangat-sangat positif kita boleh tengok bagi pesakit denggi yang diberikan treatment dengan propolis. So next slide. Okay, so saya dah cakap panjang lebar dengan kebaikan propolis, tapi mesti nak tahu macam mana nak ambil propolis ni. Okay, ada dua cara. Sama ada, yang pertama boleh titiskan secara direct, titiskan terus di bawah lidah ataupun rongga mulut. Dan cara kedua adalah titiskan pil propolis tadi ke dalam air. Contoh air suam, susu dan juga jus buah-buahan. Tetapi kalau nak bacur dengan air, make sure dengan air suam, susu dan jus buahan saja. Kalau macam teh, kopi, air berkarbonat, air gas dan minuman panas tak digalakkan, kerana kita nak pastikan bahan-bahan aktif seperti antioksidan tu masih lagi berkesan. Okey, dan kalau nak titiskan secara langsung boleh dengan sebanyak 3 hingga 5 titik setiap kali. Boleh sebanyak 2 kali, 2 ke 3 kali sehari lah. So ini cara pengambilan obat propolis. Next slide. Okey, ini adalah antara testimoni pengguna obat propolis yang dah gunakan propolis selama ni lah. So di mana untuk testimoni pertama, pengguna ini dia terkena minyak panas dan ada kesan melecur. Tetapi bila dah ada kesan melecur ni dan diberikan treatment yang biasa oleh klinikal, dia walaupun dah sebulan tapi tak sembuh-sembuh. Tapi bila gunakan herbal propolis, dalam masa 7 hari saja
kesan melecur itu kalau anda boleh tengok dah beransur pulih dengan cepat juga. So disebabkan kenapa? Macam saya cakap tadi lah, oil propolis ni dia dapat merawat masalah kulit juga. Okey, cara guna boleh sapu setiap pagi dan malam. So testimoni yang seterusnya, okey, testimoni ni pengguna ni antibody anaknya semakin kuat dan tonsil semakin pulih. Okey, bagi mereka yang ada masalah tonsil, punca-punca tonsil ini boleh berlaku sebenarnya adalah jangkitan kuman lah. Okey, so bila ada oil propolis, ada antioksida yang tinggi dengan bahan-bahan aktif yang sangat berkesan, kita boleh cegah jangkitan kuman ini, so tonsil pun semakin beransur pulih. Testimoni yang seterusnya. Okey, testimoni hari 18 hari masalah paru-paru kronik, tetapi dengan adanya dengan alhamdulillah dengan pengambilan oil propolis, kanak-kanak ini dia kembali stabil. Okey, testimoni yang seterusnya. Yang ni. So badan bertenaga dan antibody juga semakin kuat. Sebelum ni kalau tak ambil, sebelum ambil oil propolis, asyik demam je dan badan pun rasa rasa lemah, rasa lesu macam tu. So bila ada pengambilan oil propolis, dia dapat meningkatkan tenaga dan menguatkan antibody badan itu sendirilah. Next. Selain daripada masalah kulit dan juga penyakit-penyakit lain, penyakit asma juga boleh dapat dibantu dengan penggunaan oil propolis. So oil propolis ni boleh saya katakan sangat bagus, bukan untuk masalah kulit saja, untuk penyakit-penyakit lain pun boleh. Kenapa kita tak nak badan kita sakit buat masa sekarang? Disebabkan kerana kalau contoh macam sekarang kita demam, kita rasa sakit-sakit badan, mesti kita nak kena pergi hospital, nak pergi klinik. Tapi dengan dalam pandemik sekarang ni, saya akui sendiri, kalau saya demam, saya takut nak pergi hospital. Sebab, yelah, saya tak nak dedahkan diri saya dengan kemungkinan virus COVID-19 yang berada di luar. So, kalau boleh, kita tak nak badan kita demam pun. So, kalau tak nak demam, boleh cuba ambil oil propolis. So, next slide. Okey, itu saja. So, itu sajalah perkongsian daripada saya. Harapnya perkongsian ini adalah perkongsian yang bermanfaat dan dapat memberikan kesan yang positif kepada pavilion semua. Terima kasih.